Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'u fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Ihfaz 'alaina hatta taruddahu ilaina wa qtah ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna 'ilman hatta na'rifu bihi kaifa nunajika ya rahman ya rabbal alamin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya rabb ya rabb ya rabbal alamin. Amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan, puan-puan semua yang sedang bersama dengan kapsul 15 minit Asmaul Husna pada siri yang ke-25 minggu yang ke-6. Kita pada hari ini berkongsi akan berkongsi pengenalan berkaitan dengan nama Allah, yakni Al-Hakam. Al-Hakam. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Surah Al-A'raf ayat 180. Firman Allah, bagi Allah itu ada nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Maka nama-nama yang mulia itu, kata para ulama, adalah daripada menggambarkan tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana Allah Ta'ala menzahirkan, melakukan ataupun berinteraksi dengan hamba-hambanya di dunia ini. Maka bahagian daripada hamba-hamba untuk berinteraksi dengan Allah adalah dengan menjiwai nama-nama tersebut dalam kehidupan mereka. Maka kita mengambil pelajaran pada hari ini dengan berkongsi nama Allah agar ianya hidup dalam hati kita dan kita sentiasa mengingatinya, insya-Allah. Amin. Saya menjawab salam pada semua yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, daripada Puan Siti Mahwa, Puan Elvira. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Amin. InsyaAllah pada hari ini kita berkongsi perbahasan berkaitan dengan Al-Hakam. Al-Hakam di sini diterjemahkan dengan maksud yang maha mengadili. Yang maha mengadili atau yang maha menghakimi. Menghakimi apa? Menghakimi hamba-hambanya dengan hukumnya, dengan ketentuannya. Maka para ulama menyebutkan Al-Hakam, alif, lam, ha, kaf, mim. Al-Hakam. Itu maksudnya Al-Hakim ataupun Al-Qadi. Yakni hakim ataupun penentu, pembuat keputusan. Hakim lah kalau dalam masyarakat kita, sinonim lah dengan maksud hakim. Ini ketua hakim gitu contohnya. Yang ni yang Al-Qadi ala ibadihi wa baina ibadihi. Hakim yang menentukan ke atas, memberi ketetapan ke atas hamba-hambanya, yang membuat keputusan bagi hamba-hambanya, yang menetapkan ketentuan bagi hamba-hambanya, yang mana tidak dapat ditolak setelah dia membuat ketentuan tersebut. Kata para ulama, la maradda liqada'i wa la mu'aqiba li hukmihi. Yang mana tidak ada yang dapat menolak ketentuannya ataupun keputusannya, dan tiada dapat melarikan diri daripada keputusannya. Allah Ta'ala menyebutkan bahawa dirinya adalah sebaik-baik hakim dalam menentukan sesuatu hukum, ketentuan. Dan firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 88, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dalam ayat surah Yunus ayat 109, wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Bersabarlah, kata Allah, sehingga kamu itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Taala menentukan kehidupanmu, menetapkan ketentuan bagimu, dan dia adalah sebaik-baik pembuat ataupun sebaik-baik hakim yang menentukan keputusan. Kemudian disebutkan lagi dalam surah Al-An'am, disebutkan afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassila. Apakah ada selain Allah yang kamu inginkan ketentuannya, sedangkan dia telah menurunkan kepadamu kitab sebagai penerang.
Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala sendiri memberitahu bahawa dirinya adalah hakim yang menentukan segala ketentuan, dan dirinya lah yang menjadi sebaik-baik penentu bagi hamba-hambanya. Apabila Allah Ta'ala klaim sedemikian, membuat statement atau pernyataan sedemikian, maka tentulah dia sebaik-baik hakim kerana dia lebih mengetahui tentang dirinya. Adapun kita sendiri, makhluknya, hambanya, tidak ataupun belum mengenalinya dengan sebenar-benar pengetahuan. Maka kita perlu percaya bahawa dia adalah sebaik-baik penentu hukum. Kemudian disebutkan dari sudut penghayatannya bagaimana kita sebagai hamba ingin menghayati nama Al-Hakam di dalam kehidupan kita. Disebutkan di sini ayyakuna hakiman ala nafsih. Hendaklah hambanya itu menentukan bagi dirinya apa yang ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah terhadap dirinya. Maksudnya apabila seorang hamba berinteraksi dengan nama Al-Hakam, dia perlu bertindak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak layak menentukan sesuatu bagi dirinya tanpa apa-apa pengetahuan ataupun petunjuk. Kerana itu boleh menjadi jalan musibah bagi dirinya. Banyak orang salah membuat keputusan kerana tidak mempunyai ilmu yang sepatutnya yang dia perlukan untuk membuat keputusan. Maka keputusannya berdasarkan hawa nafsu semata-mata yang akhirnya akan menyusahkan dirinya semula. Adapun bagi orang yang ingin menentukan sesuatu bagi dirinya, maka dia akan membuat keputusan ataupun menentukan arah tuju apa yang ingin dilakukan berdasarkan daripada petunjuk daripada Allah ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kerana Allah itu lebih mengenali hambanya, dan Nabi itu telah menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala ingin memperlakukan kepada diri seorang hamba tersebut. Maka jadilah orang itu hakim terhadap dirinya, yakni menentukan keputusan dengan baik. Dalam membahaskan nama Al-Hakam akan dibahaskan Al-Hikmah. Maksudnya dalam Allah Ta'ala menentukan segala ketentuan di dalam kehidupan ini, bukan ketentuan itu berdasarkan tanpa sebarang kebijaksanaan. Hikmah di sini maksudnya kebijaksanaan Allah yang Allah simpan dalam setiap ketentuannya. Maka bagi seorang hamba yang menjiwai nama Al-Hakam dalam dirinya, dia percaya apapun ketentuan Allah dalam kehidupannya itu ada hikmah kebaikan bagi dirinya. Maka para ulama mengajar kita, apabila kita berdepan dengan ketentuan Allah, maka pada kita ada dua sisi. Yang pertamanya hikmah, yang keduanya adalah lutuf. Hikmah maksudnya kita dapatkan, kita perhatikan kebijaksanaan Allah dalam menyusun atur ketentuan hamba, kehidupan hambanya. Pasti ada hikmah yang Allah Ta'ala letakkan dalam kehidupan manusia, dalam ketentuannya. Kerana Allah itu Al-Hakim, yang maha bijaksana, selain daripada Al-Hakam ini yang maha menentukan, yang mana dia menentukan sesuatu dengan kebijaksanaannya. Adapun kalau kita tidak mendapati apakah hikmah daripada perbuatan Allah, tidaklah bermaksud ianya tidak ada hikmah. Yang jahil ataupun yang tidak sampai kepada memahami hikmah itu adalah diri kita yang lemah. Maka kita pergi kepada satu sisi yang kedua, yang ini dalam apa pun perbuatan Allah, kalau kita tak dapat mendapati apa hikmahnya, maka pasti juga di situ ada kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan yang Allah Ta'ala letakkan kepada diri kita atau kepada hamba-hambanya itu, walaupun nampak seperti perbuatan yang mencengkam, tapi cengkaman itu masih lagi ada kelembutan daripada pihak Allah, daripada perbuatan Allah SWT. Bagi Allah yang maha kuasa, yang maha agung, yang raja kepada raja, yang boleh memperlakukan seberat-berat ujian cengkaman kepada hambanya, masih lagi tidak melakukan sedemikian. Bagi orang yang ditimpa ujian, walaupun terasa beban dengan ujiannya, apabila dia melihat orang yang lebih diuji dengan ujian yang lain, dia terasa ujiannya masih lagi ringan berbanding dengan ujian orang tersebut. Ini kerana Allah Ta'ala menzahirkan kelembutannya dalam tindakannya. Maka hamba itu yang menjiwai Al-Hakam itu perlu melihat dalam kehidupannya sentiasa dua sisi. Ada hikmah daripada Allah dan ada kelembutan dalam perbuatan Allah berinteraksi dengan hambanya dalam menetapkan ketentuan kehidupan hamba tersebut. Itu dari sudut penghayatan. Dan hendaklah hamba ini sentiasa memperhatikan perbuatannya agar selari dengan keinginan Allah
Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala ingin hamba-Nya itu taat kepada Dia, sebab itu diperbuat sedemikian dalam ketentuan kehidupan agar mereka berpaksikan Allah dalam kehidupan. Maka dia dengan kesedaran perlu memastikan juga bahawa dia dapat memerhatikan apa yang Allah Taala buat itu untuk membuatkan dia menjadi hamba yang taat. Apabila Allah Taala bagi ketaatan kepada hamba-Nya, maksudnya dia ingin jadikan kita hamba-Nya yang terbaik. Kalau dia beri ujian kepada kita, maksudnya dia ingin jadikan kita orang yang sabar. Kalau dia jatuhkan kita kepada tempat ruang yang kita mungkin tak mahu, itu mungkin dia ingin jadikan kita hamba yang bertaubat. Jadi semuanya ada kebijaksanaan Allah. Maka kita mengarahkan pandangan kita kepada perkara tersebut. Kemudian yang terakhir dikongsikan zikir dengan nama Al-Hakam ini, disebutkan di sini barang siapa yang mengamalkan 99 kali Al-Hakam, ya Hakam, ya Hakam, ataupun Al-Hakam, Al-Hakam, Al-Hakam pada 1/3 malam atau 2/3 malam, maka Allah Ta'ala akan memberi hikmah ataupun cahaya dalam hatinya dalam memahami ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang disebutkan oleh ulama. Dan barang siapa yang mengamalkan sebanyak 68 kali zikir Al-Hakam, Al-Hakam pada malam, separuh malam, maka Allah akan memudahkan pembelajarannya dalam menghafal ilmu, insya-Allah. Itu daripada pengalaman-pengalaman ulama. Bolehlah kita contohi ataupun tiru apa yang mereka lakukan, kerana mereka telah melakukannya dan berjaya melihat hasilnya. Wallahu alam, sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah esok kita akan kongsikan nama Allah Al-Adl, Al-Adlu, yang maksudnya yang maha adil. Sekadar itu, mohon maaf salah silap, kekurangan. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Taala memberkati waktu kita supaya kita boleh habiskan pengenalan kita terhadap 99 nama Allah. Wallahu alam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.